Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Saya akan mula dengan sedikit mukadimah dalam bahasa Inggeris, just to inform pelajar-pelajar bahasa yang tak berapa fasih dalam bahasa Malaysia. Okay, a very good morning to all students. Thank you so much for attending this session, this briefing on the use of UKM Folio LMS for exam purposes. For your information, we will be conducting the session fully in Bahasa Malaysia. However, we understand that you may have pressing questions, pressing concerns that you would like us to answer at this particular session. For that purpose, you may leave your questions in English. We will try to answer them as much as possible. But we will be conducting the session completely in Bahasa Malaysia. All right, so please understand the situation we're in, and we will try to accommodate, inshallah, hopefully with the upcoming session in English. Okay, we hope you understand. Okay, so Assalamualaikum, salam hormat, salam sejahtera bagi semua pelajar UKM. Diharap semua pelajar dalam keadaan yang baik, yang sihat, insyaAllah. Okay, saya Raihanah, Timbalan Pengarah di Pusat Pengajaran dan Pembangunan Kurikulum. Bersama saya ada pengarah kami, Prof. Insinyur Dr. Ahmad Kamal Arifin, serta penceramah Prof. Madya Dr. Azmin Syam Ramli, Timbalan Pengarah juga di Pengajaran UKM. Merangkap pensyarah di Fakulti Sains dan Teknologi. Untuk makluman semua, UKM Folio telah mula dipergunakan sejak bulan Februari dan dalam keadaan PKP, pengajaran telah merancakkan penggunaan UKM Folio khasnya di kalangan pensyarah. Untuk makluman semua juga, UKM Folio ini adalah satu LMS baru, Learning Management System baru di UKM. So pelbagai inisiatif telah diambil oleh pengajaran dan salah satu daripada inisiatifnya ialah memberi taklimat peperiksaan dalam talian menggunakan UKM Folio untuk tenaga pensyarah baru-baru ini. Dan sesi taklimat hari ini adalah untuk pelajar pula. Okey, so tanpa melengah waktu, kita menjemput penceramah kita, Prof. Madya Dr. Azmin, untuk memberi taklimat beliau. Dipersilakan Dr. Azmin. Terima kasih Prof. Madya Dr. Raihanah dan juga Prof. Kamal, pengarah pengajaran UKM. Apa khabar semua pelajar? Saya sure semua orang dah anxious, minggu depan kita dah start exam kan. So saya harap semua ready. Jadi seperti yang Dr. Raihanah dah sebut, kita pengajar UKM mengambil inisiatif untuk membantu pelajar mengurangkan your anxiety untuk menjawab peperiksaan kali ni dalam talian. Okey, sebab jangan risau, bukanlah jangan risau, memang risau dah pun kan. For information, pensyarah juga, this is the first time untuk pensyarah dan juga untuk pelajar. Jadi sama-sama kita mengharungi aktiviti ni either good or bad lah, hopefully it turns out good. Okay, so ini sort of taklimat just supaya pelajar bersedia. Saya sure ramai pelajar yang dah melalui mock test ataupun ujian-ujian kecil, quizzes, okay. So platform yang sama kita gunakan. So kalau dah biasa guna, alhamdulillah, jangan risau. The same thing except that maybe the kind of question yang you all ialah biasalah kan exam, kalau paper based pun akan suspend juga kan, akan nervous juga nak masuk exam. So samalah, cuma now ni kita melaksanakan dalam talian. So tanpa buang masa, kita proceed Sekejap, kenapa tak boleh? Sampai Okey, disebabkan kita atas arahan daripada kementerian, proses PDP, pengajaran dan pembelajaran perlu dilakukan melalui secara dalam talian sampai hujung tahun ni lah ya. Jadi assessment ataupun penilaian juga perlu dilakukan secara dalam talian. Dan Pejabat Nak Chancellor telah mengeluarkan perkeliling yang peperiksaan dalam talian perlu dilakukan secara buka buku. Jadi hari ini kita akan, minggu depan ni, exam ni akan diadakan peperiksaan buka buku secara dalam talian.
Okay, so kita menggabungkan dua benda lah ni. Periksaan dalam talian dan periksaan buku dalam talian. Jadi periksaan buku-buku boleh juga dilaksanakan tanpa dalam talian. Tapi arahan daripada VC, kita perlu melaksanakan periksaan buka buku secara dalam talian. Jadi ini yang saya cakap mungkin bunyinya macam menakutkan, okay, sebab tak pernah dengar kan first time nak buat, tapi sebenarnya dia sama saja. So kita akan define apa yang dimaksudkan dengan periksaan buku-buku tu. Okay, so kalau namanya buka buku, so maksudnya ada boleh buka buku lah kan masa menjawab exam. Kalau kita tak buat, disebabkan pelajar berada di rumah, bukan di exam hall, jadi kemungkinan untuk buka buku tu tinggi kan. Jadi alang-alang pelajar pensyarah tak nampak, okay, bukan saya cakap, insyaAllah saya sure pelajar-pelajar UKM mempunyai etika yang baik. Jadi walau bagaimanapun disebabkan jaraknya jauh, periksaan atau assessment tu dilakukan secara remote, jadi kita melaksanakan periksaan secara buku-buku. So buku-buku ni dia membenarkan buku, nota, whatever bahan pembelajaran, pelajar boleh rujuk. It's a good news kan? Pelajar boleh rujuk sebarang bahan pengajaran dengan syarat pensyarah telah tetapkanlah, bukanlah telah tetapkan, boleh rujuk pada pensyarah kata okay you can use any book, then fine, boleh guna sebarang buku. Bukan setakat buku ya, rumus, semualah, semua bahan rujukan pelajar boleh rujuk. In fact nak search kat Google pun it's possible. Okay, tapi nanti saya akan beritahu limitation dia lah. Okay, so that is periksaan buka buku, you can refer to any books, semua buku rujukan boleh digunakan. Therefore, bila periksaan buka buku boleh menggunakan sebarang bahan rujukan, you should expect yang soalan yang diberikan adalah bersifat HOTS, higher order thinking skill. Okay, so peperiksaan tu memerlukan kemahiran yang tinggi. Memerlukan, dikata bad quality network dekat bahagian saya ni. Alright, so kita sambung balik. So kalau buka buku, jadi peperiksaan tu memerlukan high order thinking skill, kemahiran aras tinggi. Okay, maksud kemahiran aras tinggi tu diberi soalan, pelajar boleh rujuk buku, dapatkan takrif, dapatkan rumus, tapi how to organize, how to apply rumus tu. So janganlah nak tengok, boleh kalau nak tengok contoh, boleh tapi contoh tu mungkin bukan contoh dalam soalan. So you can refer to the contoh, tapi dia bukan seperti contoh, so kena ikut soalan lah. So you have to apply the knowledge that you have, whatever rumus ke ataupun statistical jadual statistik boleh digunakan untuk menjawab soalan peperiksaan. Okay, tapi bear in mind, kalau masa exam baru nak tengok contoh tu macam mana dilakukan, you will be wasting your time. Okay, so please be wise, gunakan kepintaran anda, hanya menggunakan buku nota tu sebagai rujukan sahaja to help you to answer the question given lah, sebab soalan dia memerlukan kemahiran aras tinggi tadi lah. Okay, alright, so kenapa kita buat periksaan buku-buku ni? Of course tadi saya sebut memerlukan kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi kita nak menguji kefahaman pelajar lah, bukannya hafalan. Okay, sebab tu kita bagi pelajar untuk review buku, tapi untuk menguji kefahaman pelajar, how you understand the problem, you able to, pelajar boleh dapatkan maklumat, you can organize your notes, all the reference using your own words, and then menulis semula. Okay, itu yang pensyarah nak uji lah. Dan daripada situ pensyarah berupaya melihat kesarjanaan pelajar. This is very good. Okay, pelajar sebenarnya berupaya menunjukkan kesarjanaan masing-masing menggunakan, kalau dalam exam hall tak ada bahan rujukan kan, jadi we don't expect student to remember everything. Jadi sekarang ni buku rujukan ada, you can use all the sumber and then organize it well, and then you can show your inilah kita kata boleh menunjukkan kesarjanaan. Okay, apa maksudnya? Boleh in terms of maklumat yang dapat, how do you organize it, macam mana nak guna, macam mana nak apply, okay, and then macam mana you menggunakan your critical thinking untuk menjawab soalan lah. Okay, so
apa itu perasaan buka buku dalam talian. So bila cakap je rasa macam best lah kan, sebab buku semua ada. Okay, so this is a misconception. Buku semua ada, soalan akan jadi senang. That is a misconception dalam kalangan pelajar. Jadi kita nak maklumkan pelajar yang that is not true. Itu tidak benar. Bila peperiksaan buku-buku boleh rujuk buku, sebenarnya ia lebih susah dari biasa. Tapi saya percaya pensyarah tak akan bagi soalan yang luar daripada apa yang pelajar dah belajar, walaupun dikatakan lebih susah sebab kami kena memenuhi objektif kursus dan perlu disemak oleh ketua jabatan, oleh pihak fakulti dan juga jawatan kuasa lah. Jadi jangan risau, peperiksaan soalan yang diberi dalam peperiksaan tu memang tak akan way beyond whatever that you have learned. Mesti berada di dalam ruang lingkup apa yang telah dipelajari, except that pensyarah tu akan olah, maybe dia akan gabungkan banyak faktor, akan bagi soalan yang maybe berbentuk senario that you have to use all the chapter daripada chapter 1 yang asas sehingga yang aplikasi chapter yang akhir. Itulah maksudnya yang lebih susah. Okay, so bukan lebih susah yang tak pernah jumpa. Saya rasa tak akan jadi macam tu. Dan kalau yang ada mungkin pernah dibincangkan dalam kuliah, tapi akan dimasukkan elemen yang pelajar memerlukan untuk berfikir lah. Okay, so itu kita maksudkan dengan peperiksaan buku-buku yang kita kata dia jadi lebih susah. Okay. Alright, so macam mana bentuk dia lah kan? Tadi kita kata ada bahan rujukan tapi jadi lebih susah. So macam mana bentuk dia? So yang pertama tadi kita dah cakap memang untuk menguji kefahaman pelajar. Okay, kita nak tengok macam mana pelajar gunakan all the information and then organize it and then write it back dalam bentuk yang baik. Okay, so itu yang pertama. Yang kedua, biasanya soalannya bukan short answers question. Biasanya akan berbentuk essay ataupun masalah yang panjang lah. Kalau masalah yang panjang pun mungkin ada A, B, C, D, mungkin ada anak-anak yang related tu. Sebab pensyarah boleh bagi soalan yang berbentuk one question, yang berbentuk essay, it will be very difficult. Jadi apa yang pensyarah akan buat? Pensyarah akan pecahkan soalan, sort of guide pelajar lah. Nak A, nak B, nak C. So kalau bagi soalan yang dalam bentuk one paragraph, satu soalan, nampak senang sebab satu soalan, tapi pelajar mungkin tak tahu apa yang perlu ada dalam jawapan. Okey, jadi pensyarah akan pecahkan soalan tersebut kepada sections, ada A, B, C, D untuk membantu pelajar untuk jawab dengan lebih baik lah. That is a good thing kan, untuk pelajar tahu apa yang pensyarah nak, so that pelajar lebih, ini nak membantu pelajar lah supaya pelajar boleh dapat lebih banyak markah berbanding dengan kalau satu soalan saja tanpa pecahkan kepada A, B, C, D, pelajar tak tahu apa yang being expected, apa yang dijangka pensyarah nak apa kan. Jadi biasanya pensyarah akan pecahkan kepada A, B, C, D lah. Jadi soalan dia akan nampak banyak, instead of satu akan jadi 4. Okay, kalau dipecahkan kepada A, B, C, D, so 4. Sebenarnya itu bukan nak menyusahkan tapi lebih kepada untuk membantu pelajar. Walaupun soalan essay. Okay? Dan juga kena ingat bila kita buat peperiksaan buku-buku dalam talian, dia akan menghadkan pelajar untuk tidak berpatah balik. Jadi kalau pelajar jumpa soalan tu, you have to jawab and then teruskan ke soalan seterusnya because you cannot go back to the previous question. So katalah bila dalam, saya sure ramai pelajar tak bersetuju dengan this pernyataan, tapi this is for security reason sebab kalau dalam peperiksaan dekat dalam exam hall biasa, pelajar boleh, nampak soalan pertama macam susah, boleh pergi soalan kedua nanti patah balik kan. Tapi disebabkan ini dalam online dengan internetnya, banyak kekurangan. Jadi kita kalau boleh, kita nak pelajar dapat je soalan, do your best to answer the questions. Tak kira lah susah ke macam mana pun, you have to do your best, jawab soalan and then save. Bila save, sistem akan savekan jawapan and then tekan next untuk move to the next question lah. Okay, right. So apa yang pelajar perlu tahu, saya remind dekat sini. Yang pertama, bahan rujukan. Tadi kita dah sebut bahan rujukan tu yang pensyarah boleh check dengan pensyarah apa yang diperlu. Kalau pensyarah kata tak apa, you can use anything, then fine. Kalau tak, better check dengan pensyarah. So saya suggest kalau pensyarah dah maklumkan boleh refer sebarang buku, pilih buku yang pelajar dah pernah rujuk. Jangan ambil banyak-banyak buku, pergi dekat library umum ataupun pinjam dekat kakak abang ke whatever buku yang ada kan. So kalau boleh, guna buku yang dah biasa dirujuk because you are familiar with the book.
Okay, so pertama pilih buku yang biasa dirujuk, and then saya nak nasihatkan satu je buku teks, jangan banyak-banyak, sebab kalau buku banyak, you wasting your time, lepas tu dah kelang kabut kan, dah tak sure, tadi dekat buku mana kan, maklumatnya dekat buku mana you tak sure. So make sure satu je buku rujukan yang dah biasa digunakan, and then kalau soalan tu memang banyak macam phrase, ada pernyataan, kalau macam FAI tu mungkin ada dalil. Okay, dalil tu okey boleh salin, tapi kan ada explanation, jangan copy the explanation. You have to use your own words. Elakkan plagiarism. Sebab bila pelajar dibenarkan untuk guna sumber, jadi pensyarah dia bukan nak tengok pelajar kopi tapi nak tengok macam mana maklumat yang diperoleh tu disusun dengan baik dan menggunakan bahasa sendiri. So letak sumber rujukan buku mana, kalau dapat daripada dalil mana, whatever lah. So make sure you letak sumber rujukan dan elakkan plagiarism. Use your own words. Okay? So itu yang penting, sebab bila ada buku, ada bahan rujukan, tak boleh copy 100%. Jangan ingat pensyarah tak tahu, pensyarah boleh tahu yang whatever the content that you provide bukan bahasa pelajar sendiri. So try your best untuk menulis semula lah dengan bahasa yang pelajar faham, dengan bahasa sendiri. Okay, so tu yang pertama, bahan rujukan. And then tahap kesusahan soalan tadi tu, sebab kita cakap dia lebih kepada high order thinking skill, okay, memerlukan pelajar untuk berfikir, dan of course bila untuk melihat kebolehan kefahaman pelajar, bagaimana pelajar berfikir, okay, jadi kita tengok aras pemikiran pelajar. Okay, then kena juga make sure bahan rujukan sumber rujukan yang digunakan tu adalah sahih. Okay, jangan guna macam daripada blog, okay kan boleh refer kan. Jangan guna macam tu, because the weightage will be low compare to journal, compare to textbook. So kalau nak rujuk, menggunakan bahan yang sahih. Okay. Of course, apa yang saya sebut ni menggunakan ikut bidang masing-masing lah. Sebab kalau macam dalam maths tak perlulah, macam ada rumus tak perlulah nak cite ini daripada buku soalan itu, tak perlu. Okay, ini kalau untuk bidang-bidang yang lain yang memerlukan reference pernyataan tu datang daripada siapa. Okay, and kalau periksaan buku, okay, sebelum tu, tadi kan saya sebut kalau boleh gunakan bahasa sendiri kan, then you have to still kena cite. Kalau menggunakan bahasa sendiri, still kena letak sumber rujukan. Katalah you nak guna the one whole sentence tu daripada sumber rujukan asal, letak dalam inverted comma, because itu menunjukkan itu adalah perkataan asal yang diambil daripada sumber rujukan, dan cite. Okay, kalau nak gunakan exactly, tapi bukan the whole paragraph lah. Okay, kalau nak gunakan exactly, so make sure letak dalam parenthesis lah. Okay, kita akan discuss sebelum peperiksaan dan semasa peperiksaan. Okay, kalau yang semasa tu nanti saya akan letak tajuk dia dalam warna kuning lah, so that you can see the difference. Okay, kalau sebelum peperiksaan tu, sekarang ni saya hope sebab exam dalam minggu depan, kita akan bincangkan berkaitan dengan persediaan bahan dan juga teknikal, dan sama juga masa peperiksaan. Okay, macam mana you interact with the system dan juga technical side lah. Alright, so persediaan bahan. Tadi kita dah sebut dah, boleh ada bahan rujukan, ada the best is bawa satu buku, and then ada nota, ada slides. Okay, sebab kadang-kadang mungkin pensyarah akan refer back because it will trigger your mind kan kalau rujuk kembali kepada the notes yang telah dibincangkan, the slides tadi. So susun menggunakan, you have to organize your material. Okay, susun menggunakan stiker for example. Kat mana yang takrif penting, gunakan stiker, coloured stiker. Let's say kalau takrif guna warna kuning. Sebab tu saya letak stiker berwarna dekat situ. Okay, ikon tu. Kalau takrif gunakan warna kuning. Kalau contoh maybe gunakan warna hijau. So that nanti bila terlupalah masa exam kan, biasa semua orang akan kelang kabut. Jangan risau, kami semua telah melalui apa yang pelajar lalui, dan kalau nak cakap tak cilah kami kena buat soalan periksaan buku-buku kan, jangan tak cil, saya juga telah melalui periksaan buku-buku. So bukan nak balas balik, tak, so that you have kita tak ada choice sebenarnya, but anyway you have the experience lah menjawab periksaan buku-buku, sebab tak semua orang mengalami this experience melalui periksaan buku-buku. Alright, so back to sumber tadi tu. Kalau takrif letak warna kuning, kalau contoh supaya dia standardized, supaya senang pelajar cari balik. Contoh maybe letakkan warna hijau, so that nanti bila ada banyak-banyak colour senang nak tengok. Kalau terlupa buat, and then you can refer, buat macam ni, dah boleh ingat, and then boleh dengan cepat boleh menjawab soalan periksaan lah.
Kalau jadual, gunakan different colour. Okay, ada masa weekend ni pergi cari, try organize your bahan lah. Okay, supaya dia boleh membantu dengan cepat. Jadi tak adalah macam lepas tu debut kan tak tahu dekat mana. So please be calm bila you dah organize, insyaAllah boleh jawab dengan lebih baik lah. And then bahan-bahan peperiksaan, pen, pensel, eraser, sediakan semua di mana pelajar nak duduk ambil soalan peperiksaan. Okay, kertas. Kalau macam pelajar perlu jawab dalam kertas and then screenshot masuk ke dalam sistem. So make sure kertas yang cukup disediakan. And then kalau yang saya melibatkan pengiraan, make sure ada kalkulator. Kalau yang perlu, saya tak sure, mungkin ada setengah exam yang memerlukan untuk program, make sure program tu ada, tak berat dalam laptop. Okay, kabel ada, kabel tu siap pasang, siap-siap ada extension. Just in case tiba-tiba bateri weak, sebab katalah ada 2 exam kan, pagi dengan petang tak pasang bateri weak, so terus boleh on. So make sure semua ada. Okay, jangan masa tu nak cari kabel, lepas tu sumber kabel pula jauh, sumber elektrik jauh, baru nak cari extension. So make sure get ready semualah sebelum jawab exam. Dan make sure handphone pun ada. Kalau guna laptop, make sure full charge. Kalau handphone, make sure ada. Tapi kalau rasa masa jawab exam tu mengganggu, then you can silentkan lah. Okay? Bukan switch off, silentkan, sebab nak kena guna phone kan, untuk menghantar, untuk screenshot, hantar jawapan, ataupun untuk let's say lah ada tiba-tiba ada blackout, jadi nak kena contact pensyarah. Okay, so make sure your handphone is ready lah. So itu in terms of persediaan bahan. Okay, tempat peperiksaan. This is the first time pelajar menjawab soalan dari rumah. So bila kita cakap tempat peperiksaan ni, biasalah kan, so kita ada bilik sendiri, nak jawab soalan dekat bilik sendiri. Itu tak benar. You have to check dulu your internet access. Memang internet speed. Okay, sebab kat dalam kawasan rumah tu, internet speed dia mungkin berbeza. Okay, sebab kita ada walls, ada different walls tu lagi menyebabkan the wave of the reception tu kurang baik kan. Jadi gunakan, saya ada bagi contoh, kemudian saya tunjukkan Open Signal apps tu, you boleh check dekat di sekitar kawasan rumah, dekat dapur ke, dekat hall ke, dekat atas ke, dekat bilik ke. Kalau kat bilik dah dapat bagus sebab dekat dengan tingkat, that very good. Tapi you have to test few places, and then kalau dekat hall, then decide untuk ambil dekat hall. Masa ni you have to test. Tak kira lah kalau nak buat dekat hall ke, sebab internet speed dekat situ lebih baik, ataupun dekat bilik masing-masing. Pastikan maklumkan kepada ahli keluarga, adik-beradik semua, kata abang nak ambil exam ni, kakak nak ambil exam ni, so jangan kacau. Beritahu ahli keluarga pukul berapa, tarikh dia. Kalau saya dengan anak-anak ada dekat board, tulis kat board tu supaya parents pun tahu bila masa yang akan kita ambil exam, tarikh dia dan masa. Dan maklumkan kepada ahli keluarga, dan kalau perlu menggunakan hall, maklumkan dekat parents, so that maybe kalau ada adik-adik, parents boleh bawa keluar adik-adik lah, pergi jalan-jalan sekejap sementara nak jawab soalan exam, so that you can focus. Okay, please maklumkan your family members kalau tarikh dan waktu untuk ambil exam tersebut. Okay, sebab kita boleh kurangkan gangguan, hopefully you can fokus untuk menjawab soalan peperiksaan. Okay, so itu tempat peperiksaan. Dan persediaan teknikal tadi tu, yang pertama tadi kita menggunakan ni saya sebut Open Signal ni, boleh download, App Store ada, dekat Google Play Store pun ada, Google Play Store ataupun iPhone ataupun Android lah. So guna Open Signal, ataupun ada banyak lagi sumber kind of Open Signal untuk check kepantasan internet. Okay, tak semesti guna yang ni lah, whatever boleh semak kepantasan internet dekat rumah. Dan kalau saya tak sure yang lain, kalau Open Signal dia boleh memberi bukan setakat kepantasan internet, dan juga boleh memaklumkan which telco yang lebih baik. Contoh, saya gunakan Digi, tapi dekat rumah saya Maxis yang lebih baik. Jadi saya nasihatkan pelajar untuk beli prepaid untuk Maxis untuk jawab soalan exam. Okay, khas untuk jawab soalan exam lah. So sebab Maxis yang terbaik, contohlah. Ataupun kalau Celcom yang terbaik, dan beli prepaid Celcom. Okay, so please semak kelajuan internet dekat rumah. Yang pertama, dekat kawasan mana, so that boleh decide nak ambil exam dekat mana. Yang kedua, telco yang mana satu memberi reception yang lebih baik lah. Okay, and then ini contoh kalau Open Signal tadi tu. Okay, so klik je dekat, maksudnya apps je, klik je dekat yang hijau ni, yang merah ni untuk video.
So yang hijau ni, klik dekat hijau ni, lepas tu dia akan bagi nilai dekat sini lah. So range dalam 30 ke 50 tu ke 100, kalau 100 tu very good lah kan. So untuk download, so yang itu adalah amat baik, upload pun lebih kurang juga. Tapi kalau less than 20, less than 10 tu, yang tu very bad lah. Okay, yang tu tak baik lah. So, yang ni ada dia punya summary and then latency kalau lagi kurang lagi baik lah. Okay, so boleh tengok dekat summary ni macam ni dia akan dekat ni dekat kawasan rumah saya. So dia akan bagi, yang pertama dia akan bagi upload dengan download dengan upload. So boleh check dekat sini. So roughly semua agak baik dalam sebenarnya saya dah kaji, Maxi sebenarnya yang lebih baik di Malaysia ni lah. Tapi ikut kawasan setengah kawasan tu Digi lebih baik, Celcom lebih baik. Okey, tapi kalau dibuat perbandingan semua, dikatakan laporan tahun 2020 dikatakan sebab masa MCO ni jadi ada company daripada luar negara menyemak kepantasan internet dekat Malaysia, dilaporkan Maxis yang lebih baik daripada yang lain lah. But anyway, macam saya sebut, ia bergantung kepada kawasan. Okay, kawasan pelajar masing-masing. So yang ni upload download ni ada, so dalam nilai ni nak lebih kurang. Kalau nak tengok yang telco yang terbaik ni, nanti dia akan bagi ni latency dia akan bagi macam ni lah. Okay, saya pun tak nampak sebenarnya, saya boleh besarkan tak boleh dalam apa ni 18 dengan 6 ke macam tu. Tengoklah yang mana yang lebih tinggi, so yang itu yang pelajar boleh pilih. Okay, and then etika pesan ini saya nak pesan, tak kira pelajar ambil exam di exam hall ataupun di rumah, masa exam hall kan dibacakan oleh ketua peperiksaan kan. Okey, pelajar kena buat macam ni, kena buat macam ni kan. So sama juga, kali ni kita tak akan ada baca pelajar boleh start je jawab exam. Bila bermula masa leksi jam pukul 3, so pelajar boleh terus jawab exam. Tak akan ada dibacakan apa-apa. Tapi saya nak ingatkan semua pelajar, kita ada etika peperiksaan. Okay, yang mana ketika menjawab peperiksaan, ada etikanya mengikut Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971. Okay, kaedah UKM Tata Tertib Pelajar 2006. Okay, ini buku dia yang saya refer Dia dah tahun 1971 bila UKM ditubuhkan, tapi telah being revised tahun 2006. Okay, tapi isinya sama, perkara 8 berkaitan dengan kelakuan pelajar semasa ambil exam. Okay, so saya bacakan. So dia kata pelajar pelajar perlu mematuhi integriti akademik UKM, mengikut akta ni, berkaitan dengan kelakuan pelajar semasa peperiksaan. Yang mana akta ni menyatakan tiada pelajar boleh mengambil apa-apa buku kertas kecuali dibenarkan. So tadi kita kata peperiksaan buka buku, jadi kita dah benarkan. Itu pertama. Yang kedua, pelajar tak boleh menulis atau ini cheating lah sebenarnya. Tak boleh menulis ataupun telah boleh melalui orang lain apa-apa maklumat. Maksudnya you cannot, kalau masuk exam hall tu tak boleh bawa kertas yang telah ditulis dekat buku ke, setengah tu dekat badan, dekat baju. Okay? So semua tu tak dibenarkan, tapi in this case pelajar berada di rumah, jadi saya sure yang tu tak akan berlaku. Dan yang ni sini possible, berhubung dengan mana-mana pelajar lain semasa peperiksaan melalui apa-apa jua cara. So saya sure pelajar semua beretika, you are educated people, pelajar semua beretika. Jadi saya sure pelajar tak akan berhubung dengan mana-mana pelajar lain lah. Tapi ini telah dilaporkan. In case berlaku pelajar pensyarah boleh detect, so kita nak maklumkan yang mengikut akta boleh dibawa, pelajar yang terlibat boleh dibawa ke tindakan tata tertib. Okay? Dan menipu atau cuba untuk menipu atau berkelakuan mengikut cara yang boleh ditafsirkan sebagai penipuan lah masa peperiksaan telah dijalankan. Okay, so akta ni ada, in fact semua pelajar telah sign Mungkin pelajar tak tahu kan, bila saya buat research memang banyak universiti menyatakan bahawa pelajar tak aware of this lah. So saya maklumkan sekali lagi kat sini, dan saya rasa ramai pensyarah yang akan letak dekat muka depan memaklumkan berkaitan dengan etika. Okay? Alright, so sekarang semasa peperiksaan. Okay, so let's say dah set dah ni, pelajar nak jawab soalan peperiksaan. Kata peperiksaan untuk pelajar saya bermula pukul 3 for example. Jadi pukul 3 je sistem dah boleh buka, dan make sure pelajar aware bila masa dia dan tempoh tempoh yang penting. Okay, tempoh peperiksaan macam ni contohnya 3 jam. So semak tempoh peperiksaan. Dan dekat sini ada attempts So yang attempts ni pensyarah boleh tahu, katalah pelajar saya ada 158 untuk set untuk satu kos ni, pensyarah boleh tahu berapa jumlah pelajar yang dah masuk exam.
Okay, so tolong jangan lambat masuk exam. Ini lebih kepada pensyarah lah, tapi just nak maklumkan yang pensyarah boleh tahu jumlah pelajar yang masuk exam. Dan in fact pensyarah tak boleh semak siapa, tapi kalau ada group nanti pensyarah akan inform lah. Tapi mohon masuk exam pada tarikh yang dan masa yang telah ditetapkan. Kalau takut tertidur, sebab tu saya cakap maklumkan kepada parents, so that parents boleh kalau takut tidur boleh kejutkan. Okay, sebab mungkin setengah exam tu kena jawab jam pukul 8.30. Okay, so pastikan masa, tempoh, of course tarikh peperiksaan. Letak dalam handphone so that handphone boleh notify, oh esok ada exam. Okay, so masa menjawab soalan peperiksaan, buka je, nak jawab je, ini akan appear. Okay, ini akan appear bahagian bawah, soalan akan appear bahagian atas. Saya akan tunjukkan yang tu sekejap lagi. So yang ini adalah penting, yang ni digelar sebagai navigation block. Saya sure ramai pelajar yang memang dah pernah jumpa kan. Tapi saya nak beritahu dia punya simbol-simbol ni lah. Okay, so in this case ada berapa? Ada 19 soalan. Okay, so yang mana 19 soalan tu kalau atas ni nombor, yang bawah ni kotak kosong, kotak putih. So kalau dah being coloured, grey colour, ini menunjukkan pelajar dah jawab soalan tu. Okay, so untuk because it happens to a group of my student masa mid semester hari tu, ada logo segitiga ni, ikon segitiga ni, ini menunjukkan bahawa internet speed di pihak pelajar masa jawab exam tu drop. Jadi sistem boleh detect, sistem UKM Folio pintar dia boleh detect, jadi dia akan automatic save jawapan pelajar. Okay, walaupun pelajar dah save and then pergi ke next question, so memang akan wujud ini sebelum pelajar submit lah. Okay, akan wujud tanda segitiga ni. So jangan risau, ia hanya tanda yang berlaku drop dalam your internet speed lah. Okay, sebab saya dah semak memang semua jawapan adalah. Alright, and then jumlah soalan untuk setiap section pun memang ada. Jumlah soalan kalau tak ada section, jumlah soalan untuk setiap soalan pun memang ada. Dan jumlah soalan yang diberikan oleh pensyarah memang ada. Jadi pelajar tak boleh beritahulah, kata oh saya tak tahulah ada saya ingat ada 15 soalan, so, sampai dekat sini contohnya. Saya ingat ada 16 soalan je, tak possible. Okay, impossible. Sebab pelajar memang boleh nampak jumlah soalan yang disediakan. Kita panggil dalam buku soalan lah. Okay, whatever appears, this is all the questions yang telah dimasukkan dalam soalan peperiksaan. Okay, dan kalau nampak ada border yang warna gelap ni, dia kosong juga pelajar tak jawab sebab pelajar saya masa tu dia tengah dalam deck soalan. So dia belum jawab lagi soalan tu. Dan bila ada tick border dekat kotak tu menunjukkan pelajar sedang berada di soalan tersebut. Okay. Alright, apa lagi saya nak cakap kat sini? Okay, so pelajar boleh tahulah kalau soalan yang tak dijawab, kalau tak dijawab dia akan jadi kosong. Let's say pelajar tengah berada di soalan 19, so ada satu soalan ni yang kotak kosong, maksudnya soalan tu pelajar tak jawab. Dan seperti yang saya sebut, kita set navigation dia sequential, pelajar tak boleh berbatah balik. So memang pelajar tak boleh jawab dah soalan tersebut lah. Okay, yang bermasalah contohnya yang ini, dan ada timer so please semak timer masa jawab soalan. Okay, saya nak ingatkan, let's say saya haraplah kalau ada pensyarah yang tak maklumkan kepada pelajar, so bila buka soalan tengok ada soalan jumlah soalan yang telah diberikan, contohnya 19. And then kena pandai membahagikan. Kalau soalan panjang macam ini satu section macam ni satu section, macam ni ada satu section. Okay, so untuk kalau nampak banyak section, kalau soalan macam saya cakap biasanya soalan panjang esei, tapi soalan esei tu maybe yang ini akan ada nampak markah ini mungkin 3 markah, yang ni mungkin 10 markah, mungkin contohlah. So kalau try to allocate the time dengan berkadaran dengan markah. Kalau markah sikit tak boleh juga Elsa jawab, dah tengok dah minit kedua, then I think you have to give up lah. Okay, so that you don't miss soalan yang mungkin lebih senang di hujung. Okay, so please bahagikan jumlah soalan dengan masa yang diberikan. Okay, boleh semak dengan pensyarah. Tanya pensyarah berapa soalan and then berapa masa. Bila semak dengan pensyarah, kalau pensyarah nak maklumkan lah. Tapi saya bet pensyarah akan maklumkan macam mana pelajar patut membahagikan masa untuk setiap soalan. Okay, itu gunanya timer tadi. Alright, so ini bentuk soalan yang pelajar akan nampak. Dan kena ingat yang pertama tadi dia bentuk navigation sequential navigation, dan dia hanya ada next page, tak ada back key.
Okay, itu yang pertama. Yang kedua, dia akan appear full screen. So pelajar akan nampak yang ni. Dia tak akan ada macam kat sini ada web browser, tak ada. Okay, tapi kalau ada sekalipun pelajar boleh check melalui Google ke whatever. Tapi daripada pelajar saya, komen pelajar saya dah semak, memang tak adalah dia appear full screen. Okay, so ini soalan dia. Ini bukan soalan exam. Saya masukkan saja dalam kita uji cuba. So ini contoh soalan exam. Dan ini contohnya yang saya buat dalam uji cuba ni ada 7 soalan. Sebab tu saya sebut pelajar boleh tahu berapa jumlah soalan yang diberikan dan soalan tersebut telah dibahagikan kepada 3 section. Okay? Dan yang kalau grey colored ni pelajar dah jawab. So yang ni saya nak tunjukkan soalan 1 dan soalan 2 saya tak jawab, saya skip. So inilah contoh pelajar tak jawab soalan dan pelajar tak boleh berbatah balik. So it means that you don't answer this question. Nanti saya tunjuk the receipt tu macam mana dia tunjukkan yang pelajar tak jawab. Okay, so you should know because ada indikator dia. Dan yang tadi saya dah sebut ni yang being ada ticker border ni, okay, tebal sikit di luar dia, ini menunjukkan pelajar berada di soalan tersebut lah. Dan yang ke 6, 7 ni ke hadapan, jadi pelajar belum jumpa lagi soalan tersebut. Okay, and then kalau dah jawab, so boleh tekan next page. Alright, bila dah jawab semua, so kalau tengok ni kan, yang ni saya buat attempt sekali lagi. Yang ni saya saja sengaja miss satu soalan, yang lain tu saya jawab, dan ini yang di bahagian terakhir. Bila dah jawab, sebab bila dah jawab finish attempt, kena klik dulu finish attempt. Okay, and then nanti baru dia colored lah. Right, so klik finish attempt ni, then dia akan keluar summary of attempt. Okay, bila summary of attempt ni, yang ni soalan 1 tadi saya tunjuk contoh yang saya tak jawab. Jadi ada report dekat sini, you don't answer the question. Okay, you not yet answered. Kalau, and then kena just saya nak maklumkan dekat sini ada return to attempts. So mungkin ada kalau kena ingat juga there's a possibility yang soalan yang diberikan tu ada beberapa set yang soalan dia equivalent. So jangan risau, memang soalan dia equivalent tapi ada beberapa set so that pelajar tak boleh consult dengan kawan-kawan lah. Alright, then maybe ada pensyarah yang set jadi free. Kalau free then you can go back to this question. Tapi kalau mostly dia akan navigation. Saya hope pensyarah akan maklumkan kepada pelajar. Saya punya memang saya dah maklumkan memang will be sequential lah. Okay, you have to move forward, tak boleh berpatah balik. Walaupun ada return to attempt. If you click this return to attempt, dia akan hanya berpatah balik kepada soalan terakhir sahaja. Okay, and then selepas tu klik submit all and finish. Okay, bila dah habis, klik that. Dan sistem akan meminta pengesahan daripada pelajar. Dia kata kat sini apa? Once you submit, you will no longer be able to change your answers. Dia cakap sebab dia minta pengesahan dulu. Kalau free, you can cancel and go back. Tapi kalau tak free, memang tak boleh buat apa dah, you have to click submit all and finish. Okay, so tak ada reason untuk cakap dengan maklumkan pensyarah yang saya tak tahu ada contohnya kat sini ada 7 soalan. Saya tak tahu ada 7 soalan, impossible sebab pelajar akan nampak jumlah soalan. Saya tak sampai pun dekat soalan nombor 1 contoh. Impossible sebab ada indikator pelajar dah jawab ke tak by box tadi tu. So memang tak ada cara lain. In fact pensyarah juga boleh detect berapa banyak masa yang pelajar spend untuk setiap soalan. Akan ada report, full report. So sistem ni is very good. Everything will be recorded once you get into the system. Okay. So memang insyaAllah no cheating is allowed lah kan. Tak ada cara lah pensyarah boleh tahu Okay. Alright, so tadi ni summary of attempt yang saya sebut sebagai receipt tadi tu. Okay, print this so that just in case kalau jadi apa-apa ada bukti lah pelajar dah jawab soalan. In case lah kita tak tahu because this is our first time So in case just screenshot. Tak perlu hantar kepada pensyarah in case ada technical problem then you can use that lah. Tapi kalau sebab saya dah remind, tapi kalau you tak screenshot ada masalah, saya berani jamin kami tak boleh buat apa-apa. Okay, so tolong screenshot bukti receipt. Okay, sebab receipt ni hanya di pihak pelajar, di pihak pensyarah, pensyarah tak akan nampak this thing lah. Alright, so tadi ada yang, ingat tak tadi ada contoh yang ada segitiga-segitiga tu. So yang ini dia akan appear sebagai this one lah, incomplete answers. Okay, menunjukkan logo segitiga tadi tu dekat sini soalan 4, 5 dan 6 ni.
4, 5 dan 6 ni menunjukkan incomplete. Dia tulis dekat situ sebagai incomplete answers because of sistem melakukan autosave tadi tu. Okey. Tapi jawapan ada. Saya dah semak, memang jawapan ada lah. Alright. So dalam summary of attempt ni soalan yang tak terjawab akan tulis not complete ataupun not yet answered. And then seperti saya cakap, please screenshot. Okay, that's it. Okay, so please be wise, organize your bahan, don't be nervous. Memang saya tahu semua nervous, but if you organize your things elok-elok, you can test. Let's say lah dia ambil soalan yang pernah ditanya ataupun mana-mana soalan dalam buku, you can test that by referring to the notes that yang telah ditanda stiker tadi tu, just to test whether it works or not kan. And then katalah nak jawab soalan tu dalam 10 minit, so try to time. Buat mock test sendirilah, and I bet ramai pensyarah telah melakukan mock test dengan kalangan pelajar lah. So all the best. Saya harap semua dipermudahkan, internet di pihak pelajar baik, dan all the best. Semoga pelajar dapat menjawab soalan dengan baik dan memperoleh keputusan yang cemerlang. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih banyak Dr. Azmin. Satu persembahan yang presentation yang mantap. Terima kasih. Pertama sekali slides ni kita akan memberi kepada pelajar ke nanti? Ya, kita masukkan dalam UKM Folio 0002. Okay. So slides dah ada ya kalau sekiranya pelajar nak refer. Okay, Dr. Min ada 32 soalan, tapi rata-ratanya semuanya soalan yang berfokus kepada tema yang sama, yang tak boleh patah balik tadi tu. Okay. So saya akan bacakan beberapa soalan yang temanya lebih kurang sama. Okay. So yang pertama, soalan boleh patah balik untuk edit tak atau perlu type semula? Itu yang pertama, patah balik tadi tu. Alright, okay. Seperti yang kita dah sebut, kalau pensyarah dah setkan sebagai sequential navigation, memang pelajar tak boleh patah balik. Therefore tak boleh edit. Tapi kalau free navigation, boleh semak dengan pensyarah masing-masing, tapi saya sure ramai pensyarah yang melakukan sequential navigation. Tapi mungkin ada yang free navigation. Kalau free tu mesti lagi susah lah kan maksudnya kan, sebab mungkin ada banyak set, itu saya tak pastilah. Tapi if it is free, then you can go back, you can edit of course kalau free. Tapi kalau sequential, memang tak boleh berpatah balik. So sebab tu saya nasihatkan jawab dengan baik, try your best, the best that you can, and then move to the next question. So soalan yang lain pun yang tema yang sama, berfokus kepada isu yang sama. Salam Prof, boleh saya bertanya, peperiksaan akhir nanti tak boleh melompat soalan seterusnya sehingga jawab soalan terdahulu, betul ya? Tak boleh lompat. We are not encouraging them to skip. We are encouraging them, kita syorkan agar pelajar menjawab soalan mengikut urutan seperti mana dalam kertas soalan tu. Yes. So pelajar kena ingat setiap pelajar tak akan dapat soalan yang sama at the same time. Contoh tadi saya tunjuk, katalah ada 19 soalan kan. Pelajar pertama mungkin akan dapat soalan pertama, pelajar kedua tak akan dapat the same question. That is the security reason yang saya sebut lah. Jadi sebab tu sebaik mungkin dapat soalan, do your best. InsyaAllah saya sure kalau if you are ready, then you can answer the question lah. Itu saya nak sebut, you have to be ready seperti sebelum-sebelum ni. Kalau dalam physical exam pergi library study kan sebelum-sebelum ni lah. Yang ini pun sama juga, you have to study for your exam. Jangan take for granted because of ada buku rujukan and then tak payah belajar lah. Don't take for granted. Okay. So mungkin soalan ni terjawab dengan apa yang Dr. Min baru sebut tadi. Kenapa pelajar tak boleh balik kepada soalan yang belum terjawab? For security reason lah. Salam, kalau nak ubah jawapan soalan terlepas, tak ada previous page ya? Tak akan ada. Kalau navigation, kalau sequential navigation. Kalau free, then akan ada previous. Okay, so kalau the previous, you tahulah your set of questions tu memang free, then you can go back. Boleh tengok dekat kotak-kotak yang ada dekat bawah tu, dekat quiz navigation block tu, then you can go back to which question that you want lah. In fact, kalau free, you can flag the question, klik dekat flag,
nak saya tunjukkan, you can klik dekat flag and then kalau free you klik dekat flag tu, then you can go back. Flag tu katalah you tak boleh jawab, okay this one kan. So dekat atas ni ada flag question. Kalau free, kalau ada previous dekat sini, ada button previous dekat sini, you can klik flag dekat sini. Akan wujud ada tanda merah being cross dekat nombor 2. Sebab nanti kalau soalan banyak you tak tahu yang mana yang you dah flag, dia akan ada indikator warna merah, logo segitiga dekat hujung soalan 2 ni, for example, that question that you flag, then you can go back to that question. Ataupun kadang-kadang you flag the question, you dah jawab. Cuma pelajar rasa nanti nak tanya pensyarah lah sebabnya rasa macam confident tapi macam nak tahu apa jawapan dia, contoh. Then you can flag the question, pensyarah tahu yang pelajar flag the question, so maybe ada soalan ke whatever lah. Selepas tu lah kan, selepas exam lah. Then that is fungsi flag tersebut. Okay. So memang basically panduan daripada kita ialah jangan skip soalan. Yes. Kalau dia jawab sebaik mungkin. Yes. Okay. Kemudian ada beberapa pelajar yang bertanya soalan yang lebih kurang tema yang sama mengenai pengalaman menghadiri kuis pada UKM Folio pada masa yang sebelum ni, yang mana mereka boleh go back. Soalan saya, so di sini, Assalamualaikum Doktor, soalan saya memang dah tak dapat back kepada soalan yang belum jawab ke? Sebab kalau kuis biasa boleh back lagi. So memanglah beza daripada kuis biasa ya. Kalau kuis biasa tu maksudnya pensyarah tetapkan sebagai free navigation. Sebab tu boleh patah balik. Okay, kenapa? Itu mungkin sebab kuis as practice, learning kira untuk process of learning lah, bertujuan untuk process of learning. Tapi this is exam. Okay, jadi exam kalau boleh kita nak pelajar tak boleh nak go through semula. Kalau kadang-kadang tu mungkin yang quiz tu boleh ada few attempts kan, yang ni hanya one attempt saja. Tapi betul mid semester tu mungkin pensyarah pun kena ingat, pensyarah pun baru belajar menggunakan UKM Folio. Jadi dia orang tak perasan yang free navigation. Sekarang ni kami dah buat taklimat kepada pensyarah yang ada sequential, then most probably most of pensyarah akan buat sequential lah, yang mana pelajar tak boleh berpatah balik. Okay, so ni bersangkutan juga dengan isu patah balik. Kalau tempoh masa exam itu 24 jam, tak boleh patah balik juga ke? Kalau 24 jam, yes. Kalau dia dah set sequential memang tak boleh patah balik. Tapi saya rasa kalau 24 jam lah diberi, soalan tu mesti susah. Yang tu saya sure pensyarah akan set free navigation. Yang tu memang boleh patah balik lah. Kalau yang 24 jam saya sure bukan, kalau time saja. Time kalau 4 jam, 3 jam, 4 jam, yang itu saya rasa akan being set sebagai sequential. Tapi kalau 24 jam, high chance akan jadi free navigation lah, sebab lagi susah soalan dia. Sebenarnya the time correspond to, the tempoh masa exam tu correspond to kadar kesusahan ya. So jangan ingat 24 jam boleh jawab, sebenarnya lagi susah berbanding dengan shorter time. Sebab shorter time tu pensyarah dah takkan dalam 3 jam nak bagi macam soalan susah kat pelajar kan. Pensyarah akan berfikir macam tu lah. Memang susah untuk menguji, tapi tak ada lah yang macam out of the box. Kesan lah. Biasanya yang 24 jam ni, setakat saya dah berbincang dengan rakan-rakan pensyarah, macam FPI pelajar-pelajar di FPI mungkin akan dapat soalan yang lebih macam tu lah, because you have to refer buku banyak, salin semula, and then it will be very long essays. Contoh lah. Tapi kalau macam kalau paper saya contohnya taklah, akan macam biasa 3 jam, mungkin 3 jam setengah, mungkin macam tu. Tapi soalan dia pun macam sebelum ni cuma kita masukkan elemen high order thinking skill tu lah. Dr. Min, ada beberapa soalan mengenai isu incomplete yang tadi tu. Ada beberapa pelajar bertanya, kalau mereka dah jawab, kenapa still naik perkataan incomplete di situ? Dan bagaimana mereka nak confirm sama ada jawapan mereka yang dah mereka submit tu betul-betul masuk atau tidak? Sebab kalau sekarang ni tak boleh go back and check,
Alright. So ada soalan di sini, Doktor, if the exam is sequential, after I answer the question, it showed incomplete answer, but I cannot go back to the previous question and check. How can I really be sure that I already uploaded the answer? So macam mana pelajar nak confirm, nak check, tapi dalam sistem dia tulis incomplete. Tapi dia pasti dia dah masukkan jawapan. So macam mana tu? Okay, great question. Okay, sebab tu yang saya letak kat sini. This is so-called a receipt summary of attempts tu. Lepas pelajar tekan je tadi confirm tadi, dia akan keluar this thing. Sebab tu saya kata screenshot, simpan. Tapi pengalaman saya dengan pelajar saya masa mid semester, so ini daripada pelajar diorang semua risau. Saya tahu pelajar semua risau. Kalau saya pun dapat macam ni memang saya risau. Apa yang pelajar saya buat, dia orang hubungi saya, hantar this screenshot kepada saya, menyatakan dia incomplete. Jadi saya semak dekat pensyarah, boleh semak sebab at the same time pensyarah akan masa exam, pelajar jangan risau. InsyaAllah kami semua pensyarah akan berada di sistem dengan handphone masing-masing. If anything, any problem arise, we are ready with the phone, dan juga kami akan communicate dengan pelajar lah. So jangan risau dari segitu. Sebab tu prepare your phone di sebelah kalau ada masalah, dan boleh contact pensyarah. So ini menunjukkan tadi yang saya sebut, dia bukan incomplete dia menunjukkan autosave tadi tu. Sistem UKM Folio dia pintar, dia telah mendapati internet speed di pihak pelajar drop. Jadi sistem akan melakukan autosave. Bila autosave, pelajar kalau tekan save pun sebab dia dah autosave. Okay? Because of that autosave function yang telah dilakukan oleh sistem, dia akan tulis kat situ incomplete answers. Sebab saya dah semak dengan semua jawapan pelajar saya yang hantar dekat saya, ramai lah hantar kan, sebab yang risau sampai saya kena masukkan dekat dalam grup. So saya dapat semua jawapan. So jangan risau kalau incomplete, it shows that system telah melakukan autosave. Tapi kalau pelajar tak jawab, dia akan appear macam ni, not complete, not yet answered. Yang itu yang akan keluar. Macam yang saya ada tunjuk contoh macam ni. Yang ni yang memang pelajar tak jawab kesan nanti. Kalau pelajar tekan save, dia akan save. Tapi kalau pelajar sistem yang buat auto save, dia akan keluar incomplete. But if you worried, sebab tu saya cakap, just screenshot and then just text your lecturer, minta dia tolong semakkan whether your answer is there. Memang pelajar-pelajar saya kata, doktor, I already submitted this, already saved this. Sebab dia tak perasan masa dia jawab tu speed internet dia drop, dia tak perasan. That's why system not auto save. Tapi dia dah save juga, tapi dia appears, the message appears incomplete. So to lessen your worries, you can text screenshot. Sebab tu saya kata simpan that screenshot, text your pensyarah. Your pensyarah can immediately check the system whether your answer is there or not. Apa yang saya buat, saya semak sistem, semua pelajar-pelajar yang risau memang semua ada. So you don't have to worry lah, insyaAllah. Ini mengenai rujukan pula, Dr. Azmin. Doctor, what if we use the information from lecture note? Do we need to cite it too? Dan kemudian another soalan, Assalamualaikum Prof, bolehkah pelajar rujuk sumber online dengan syarat kami merujuk bukan menyalin? Okay, great question. Untuk information yang boleh didapati daripada slides, bagi saya, if you want to exactly from what your lecturers bagi, then you can refer slide notes Profesor Madya, Dr. Rai, khusus apa-apa. Boleh nyatakan tak rugi bila kita cite, sebenarnya tak rugi bila kita cite. Let's say page berapa, slide berapa kan, memang tak rugi. Tapi sebaik-baiknya lah. Tapi kalau you rasa macam it's just a contoh penerangan, you just refer to it, you tak salin, you just refer to it, then you don't have to cite lah. Tapi macam saya cakap, tak rugi you cite. Okay, it's better you cite, because if you cite it and the information is wrong, then it's not your fault lah. Contoh lah kan, I'm sure takkan ada maklumat yang di slide tu yang tak betul lah, because you have gone through the class, dah berbincang dengan pensyarah. Tapi as I said, you can cite if you want. That will be very good practice sebenarnya, because kita mengelakkan plagiarism. Yang itu yang sebenarnya pensyarah nak educate pelajar, mengelakkan plagiarism dan menggunakan sumber yang betul. Okey, untuk jawab soalan kedua, kalau online tu macam Google ke blog ke kan, itu sumber yang tak sahih. Kalau kita di segi akademik, itu sumber yang tak sahih sebab tiada, the statement is not being reviewed.
Jadi kalau nak cite sumber seperti yang saya sebut, either journals, textbook, then that will be fine. That will be very good lah. And then please cite it. Or proceeding, any publications. Publication tu maksudnya kalau buku printed ataupun online book. Kalau online book is okay. Tapi make sure you ada tajuk dia, nama author, tahun berapa buku tu diterbitkan, the details of sumber rujukan tu kena cite lah. Ni mengenai internet pula Dr. Azmin. So kalau internet tiba-tiba terpadam, boleh masuk balik ke exam? Okay, very good question. In case kalau ada internet terpadam, contoh blackout it happens, seorang pelajar saya masa jawab exam mid semester, rumah dia blackout. Lepas tu dah ada balik, dia terus text saya, sebab tu saya kata just be ready with your phone. Dia text saya, dia kata doktor rumah saya blackout. Dan pensyarah ada cara, macam saya cakap, you can follow ni pintar ada cara yang membolehkan pelajar untuk masuk semula. So you don't have to worry, just any problem arise, just contact your lecturers. InsyaAllah your lecturers will know what to do lah. Dr. Amin, ada soalan mengenai menggunakan dua device, laptop dan mobile. So macam ada seorang pelajar bertanya, boleh tak buka UKM Folio ni, boleh tak buka ke dalam dua-dua device? Adakah laptop dan handphone boleh buka folio pada masa yang sama? Dan soalan yang lain yang lebih kurang connected juga. Hello Prof, saya nak tanya masa jawab exam nanti, soalan akan take over the screen dan tak benarkan pembukaan tab Windows lain ke untuk tujuan journal checking bagi yang tak ada bahan rujukan fizikal? So macam mana tu? Okay, yang soalan pertama tu dua device. Untuk pengetahuan pelajar, seperti cakap sistem juga pandai. Bila kita set kepada full screen, arahan kepada full screen, soalan appear full screen, memang pelajar tak boleh nak go to any browser yang lain. Dan handphone juga tak boleh digunakan, especially time assessment lah. Macam exam tadi, let's say pukul 3 sampai pukul 6. Pelajar memang tak boleh buka melalui phone. Sistem akan lock automatically. Okay. Tapi katalah ada setengah pensyarah yang saya mohon pelajar untuk maklumkan jika pelajar tak ada device lain kecuali dengan handphone, maklumkan kepada pensyarah akan ada cara untuk memastikan pelajar boleh jawab exam. Sebab ada certain fakulti yang pelajar maklumkan mereka tak ada laptop, tak ada desktop. Semua soalan boleh dirujuk ataupun dibuka melalui handphone. Jadi pensyarah akan ada cara untuk membenarkan pelajar menjawab melalui handphone lah. Tapi as I said, kalau melalui handphone memang susah in terms of AC. Kalau nak jawab dalam kertas soalan and then nak screenshot, it is not possible. Sebab tu sistem UKM Folio adalah pintar. Jika pelajar buka full screen, memang pelajar automatically handphone is off. Pelajar tak boleh access melalui phone. Okay, if you want to access bahan, then you can check with the phone lah. And then boleh save dekat dalam drive and then boleh rujuk ataupun boleh menggunakan handphone di other device lah untuk search for other sumber. Okay. Tapi saya nak nasihatkan, kalau exam yang tempoh dia lama, that will be fine. Tapi kalau tempoh dia tak lama, to search, unless you are very good at researching, very good at finding things, maklumat dekat dalam tu, memang saya sure ada setengah orang they are very good menggunakan keywords, memang boleh dapat information, that is okay. Tapi if you are not that good, masukkan and then kena browse through bahan, I suggest tak perlu, because it will be wasting your time. Just use whatever sumber yang you ada untuk jawab sebaik mungkin. Ada pelajar pula bertanya mengenai this navigation yang Dr. Min sebut tadi tu. Is it set by the lecturer or by the system? Navigation is set by the lecturers. Okay, that is a security reason yang wujud di dalam UKM Folio lah. Security browser kita panggil. So itu ditetapkan oleh pensyarah, tapi kami telah memberi saya yang telah maklum kita telah memberi arahan bahawa try your best untuk menggunakan sequential navigation lah. Okay, bukan nak mengelakkan pelajar berpatah balik, tapi nak mengelakkan cheating sebenarnya. So please be aware.
Tak boleh go back to check all the answers before submission. Before submission yang the whole question paper kan. Tapi before you tekan save untuk setiap soalan, go through your answers. Before you tekan save tu, go through back your answers. Do your best lah untuk jawab soalan tersebut. Macam saya sebut, timer tu ada. Refer to the timer. Kalau dah 10 minit, kalau 30 minit, you're wasting your time on that question. I think better you save so that you can move forward to the next question. Mungkin ada soalan yang you boleh jawab. Walaupun mungkin soalan susah, tapi soalan tu boleh jawab the next question. So do your best untuk jawab soalan tersebut with the prescribed time ataupun the time allocated that you think cukup untuk setiap soalan. Contoh kalau ada 5 soalan, kalau saya 2 jam setengah, 5 soalan, satu soalan setengah jam. Jangan risau, setengah jam lagi pensyarah akan bagi extra time so that you have the time to submit your answers. Okay? So pensyarah akan kira dalam 30 minit, pelajar should be able to answer that question. Kalau dah over 30 minit, I think you should move forward. So mengenai navigation, there's more questions coming up about that. So I think pelajar kita agak nervous pasal isu tu. Kat mana nak tahu free navigation? So how would they know? Kalau dalam soalan, kalau dalam exam tersebut, dia akan ada, saya tak print kat sini, akan ada dekat soalan ni, akan ada previous dekat sini. Something like that, ada previous. Then you can click previous. Then you can go back. Dan yes, dan in fact sebenarnya bila dah siap kata lagi sebelum you submit, dia ada kat sini return to attempts. So you boleh click that and then you boleh berpatah balik kepada soalan yang you rasa you nak tengok balik lah. Itu kalau nak tahu whether it is a free navigation, akan appear button dekat, ada 2 button that you can go back. Kalau ada appear 1 je, maksudnya that is sequential navigation. Dr. Min, ada beberapa soalan temanya mengenai masa untuk menjawab beberapa soalan yang menjawab soalan yang diberi sebabkan tak boleh go back kan. So if it's a structured essay, ada soalan kat sini. Share tips please doktor, one structured essay question. Berapa lama should be spent since kena make sure jawapan itu dah dijawab dan siap semak sebelum ke next. So if it's a structured essay. Okay, saya boleh cakap in general, but your lecturer is the expert in the field, and soalan yang your lecturer bagi, he or she knows what is expected. So I would suggest if it is a structured essays, check with your lecturers sekarang ni lah, okay, today if possible, because Monday dah start kan. Check with your lecturers kalau ada tips, and then kalau structure essay, how should I answer, ask your lecturers. I cannot answer this kind of question for you because the question being given by your lecturers, dia hanya your lecturers saja yang tahu dan telah dibincangkan dalam kuliah. Hanya pelajar dan pensyarah saja, dan especially pensyarah yang tahu what is expected from the questions. So it's best to check with your lecturers. Saya sure pensyarah semua mengambil berat tentang pelajar. Kita bukan nak bagi soalan yang we just to check your kemahiran berfikir tadi, your knowledge. Bukan nak test macam apa ya, IQ ke macam tu ya. So you can ask your lecturers, don't feel guilty ke, malu ke, just ask the question. Kalau pensyarah tu akan jawab, dia akan jawab lah. So I'm sure pensyarah will be very considerate. Just ask your pensyarah and then they will answer the question well lah, insyaAllah. So and then ada beberapa soalan mengenai internet connection. Sekiranya pelajar dah habis masa dan tak sempat nak tekan the final attempt yang not final attempt, the final submission tadi tu, the final step before the exam dihantar, adakah sistem akan auto save? Okay, so yang pertama, it's a very good question. Yang ini semua pelajar must aware of this. Memang internet connection dia jumpy kan. Kejap okay, kejap drop, kejap, even dekat rumah saya pun sekarang ni pun dia tulis bad network quality. So memang kadar kelajuan tu ada problem, kadar kelajuan internet kita memang ada problem. But anyway, okay, yang pertama ada timer.
So dekat timer tu akan maklumkan dekat pelajar, saya tunjuk contoh, akan maklumkan dekat pelajar how you are doing. Okey, dekat sini time left ni ada. Okey, sekejap saya move sekejap muka Dr. Ryan kan. Okey, time left is 23 seconds. Pelajar saya ni boleh hantar lagi ni. So don't wait until 2 seconds you nak hantar, sebab you have to bear in mind 23 seconds tu before the exam time expires lah. Let's say kalau 3 jam kan. So yang ni maybe masa ni tengah pukul 3 jam tu maybe lagi 23 minit nak habis. Right? So jangan tunggu, katalah lagi kat sini katalah 23 ni tak ada 3 seconds. Jangan tunggu sampai 3 seconds baru you nak klik hantar. That's why the timer is there untuk membantu pelajar supaya sentiasa aware dengan time. Kalau tengah jawab exam biasa kan tak nampak kan, kena tengok dekat depan ataupun kena refer kepada jam tangan kan. Yang ni masa jawab tu memang akan ada appear timer dekat situ. Dan saya nasihatkan dalam 2 minit terakhir make sure you submit your jawapan. Katalah 2 minit 03, semua kawan-kawan yang lain sedang cuba untuk upload, akan jadi jam. Okay, contoh ada pintu kan, semua orang nak keluar pada pintu. So akan siapa yang boleh keluar tu agak lambat sikit lah, sebab semua orang nak keluar. Macam itulah juga jawapan yang being submitted by pelajar, macam nak keluar pada pintu tapi being queued, sebab terlalu banyak yang nak keluar dari pintu dan pintu tu satu. Jadi sebab tu saya nasihatkan pastikan janganlah tunggu 3 saat baru nak klik submit. Okay, so pastikan, sebab dia kena ada few proses tadi kan. Lepas you klik finish attempt, dia akan minta confirmation dulu, klik lagi yang itu. Jadi make sure 2 minit nak tak nak you have to submit. Because kalau you tak submit, kalau you tak submit kalau you tak submit last question it won't be safe. Okay, it won't be safe dan as if you tak answer that question. Tapi kalau berlaku internet connection, yang itu akan automatically safe. Tapi kalau internet connection is good pada masa tu and then you tak sempat submit ada 2 second, masa tu you tekan submit 2 second tu, tapi masa tu queue dan dia tak sempat masuk dalam sistem, the system will say that you don't answer the question. Sebab tu saya suggest lagi 2 minit, 2 minit tu is the last, kira last minute lah 2 minit tu, please submit whatever jawapan yang you ada lah. Okay, internet connection yang automatically auto save tu jika berlaku internet slow saja baru sistem lakukan auto save. Ni soalan mengenai full tab tadi tu. Another one, very good question. Salam doktor, jikalau ada soalan yang memerlukan student untuk tulis jawapan, contoh kiraan di kertas, maknanya student perlu upload gambar jawapan. Katanya exam full tab, bagaimana kami nak upload jawapan dan transfer ke laptop? Boleh buka app seperti Telegram ke dalam laptop untuk tujuan transfer jawapan dari kertas? Okay, a very good question. Untuk pengetahuan pelajar, saya tak pernah duduk lagi di pihak pelajar bila buka ni. But anyway, untuk jika pensyarah telah menetapkan ada attachment, maksudnya pelajar perlu menghantar lampiran, jawab dalam kertas, screenshot hantar lampiran, akan ada tab kat situ, tak bagi contoh pula akan ada tab dekat situ yang pelajar perlu masukkan, ada ruang pelajar untuk klik dekat situ and then submit. So memang ada ruang disediakan lah. Walaupun dia full tab tapi memang ada ruang untuk pelajar submit dekat situ. Tapi saya tak sure how it was done. Sebab pelajar-pelajar saya walaupun masa saya buat quiz semua berjaya hantar, dan masa buat mid semester sebab pelajar-pelajar saya telah go through small quizzes, and then masa buat mid semester yang 159 orang pelajar semua dapat hantar jawapan mereka lah. Saya suggest pelajar boleh semak. Saya rasa dekat UKM Folio 0002 ada kaedah untuk submit, how you submit the answers, ataupun you can check with the other friends how you submit, sebab saya tak boleh nak maklumkan. But anyway, ruang untuk melakukan submission tu ada. You just saya juga telah menasihatkan pensyarah untuk membenarkan all kind of files to be submitted kalau pensyarah memerlukan attachment.
Okey, sebab kami boleh pilih nak PDF saja ke, nak Word saja ke, tapi saya telah menggalakkan pensyarah untuk memilih semua jenis file so that kalau pelajar screenshot ataupun ambil gambar jawapan daripada kertas and then upload menggunakan handphone yang pelbagai, sistem masih boleh baca dan pensyarah boleh buka. So tak ada masalah lah untuk hantar, tapi saya tak boleh nak explain how you do it. Either you can check with your friends ataupun you can check dalam UKM Folio 0002, ada video yang disediakan kalau tak salah saya. Dr. Min, ada ramai soal pelajar kita bersoal mengenai sama ada it's fair to the students untuk for them not to be able to go back and answer some of the other questions. Apa khasnya setiap soalan untuk pelajar tu berlainan. Bukan soalan yang sama, macam nombor soalan 1 untuk pelajar 1 lain dengan soalan 1 untuk pelajar 2 katakan. So ada banyak soalan di sini. Kalau saya tanya semua soalan di sini, kita sampai malam lah kat sini nanti kot. Tapi semuanya tema yang sama. There's about 10 questions, ada 10 soalan, lebih kurang tema yang sama. They are questioning sama ada perlu atau tidak yang sequential tu, dan kenapa, kenapa pentingnya, dan sama ada itu bergantung kepada pensyarah atau memang UKM yang telah putuskan. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada pelajar semua. Saya tahu pelajar memang risau dan kalau boleh nak berpatah balik. Memang kalau, sebab saya juga dah semak sistem UKM Folio ni menggunakan Moodle basic ya. Dan Moodle ni hampir seluruh dunia memang ramai yang guna. Memang saya buat research, saya buat pembacaan. Memang ada isu berkaitan ni. Tapi saya nak maklum kepada pelajar, isu yang pertama bila kita mengadakan peperiksaan dalam talian, memang pensyarah tak bersetuju. Pelajar kena tahu kenapa cheating is the main issue. Jadi UKM Folio ni mengadakan security sistem untuk cuba mengelakkan perkara-perkara itu berlaku. Okey, antaranya adalah navigation function lah, sequential navigation function. Betul, soalan peperiksaan boleh dilakukan banyak version, tapi isu lain tanya pula, nanti pelajar kata pula, tak cik lah kami dapat soalan berbeza, contoh macam tu kan. So to be fair to everybody di pihak pensyarah dan juga di pihak pelajar. Jadi kalau pelajar kena ingat, kalau kita buat different set, memang makan masa, patutnya pensyarah boleh buat, tapi kena ingat pensyarah pun ramai yang baru belajar. Saya pun baru belajar juga, all of us baru belajar dengan sistem ni, is very new to us. Kita hanya guna dalam 4 bulan. Jadi kalau kita memang ada features untuk merawakkan, tapi you have to remember, your lecturers have to learn a lot just to sediakan pembelajaran online. Ada yang tak pernah buat video, kena buat video, dan kena buat masukkan soalan dalam sistem yang memang tak pernah menggunakan, yang tak bagus dengan teknikal. Untuk pengetahuan pelajar, we are not tech savvy compare to pelajar. Pelajar because you are digital native, memang sistem ni tak ada masalah dengan pelajar, but you have to understand your lecturers, kita ada different gap of generation kan. We are not the same generation as all of you. Jadi kami perlu belajar lebih. Kalau you all belajar mungkin 20 minit dengan sistem, pensyarah kena belajar 2 jam atau 3 jam dengan sistem. Okay, memang saya salute pelajar-pelajar semua are very good with the system. So please be fair with the lecturers. We cannot ask the lecturers to learn everything. Let's say pensyarah kena buat different soalan. Mungkin ada pensyarah yang buat 2 set saja, dia tak mampu nak buat banyak set sebab banyak benda yang dia kena belajar kalau dia nak buat lah. So betul boleh buat banyak set, then make it sequential. It's easy for you to say, tapi kena kasihan juga your pensyarah because they have to learn a lot in order to do that. Okay, jadi dan kita try to minimize macam saya sebut, kenapa, bukan arahan daripada UKM to make it sequential. It's just a security reason so that saya honestly bagi tahu so that you cannot share your answers with your friends. Okay. Contoh, saya dapat soalan 1, Dr. Rai akan dapat soalan 1 tu pada soalan ke-10 for example. Saya dah screenshot, saya cakap terus terang
Saya dah screenshot jawapan saya dah submit. And one of your friends can ask your friends, I'm sure you have group, WhatsApp group or Telegram. You can ask, ni macam mana nak hantar Then the person will answer the question, possible dah kalau dia very smart, dia tak ada, kalau dia tak ada masa nak save himself first, then maybe dia tak kisah. Tapi kalau dia dah jawab, maybe he can share. If he share, then of course dah salah etika tadi kan. Tapi it's possible because kami tak nampak perbuatan tu berlaku. Then you can copy that. If you can go back, that is why the security reason is it must be sequential so that you should answer the question whenever you come across that question, jawab dengan baik, move to the next question. That's why you tak boleh, kita tak set free navigation. That is the reason. Okay, right. So I'm be honest with you now. Thank you very much, Dr. So that you know. Ya, saya rasa bagi pihak pesyarah juga, I think Dr. Azmin menjawab dengan as honest as possible. Saya rasa dengan ikhlas. So kita ada banyak kekangan dan kita cuba pastikan kekangan itu diurus dengan sebaik mungkin. Menggunakan sistem yang sedia ada, memastikan pelajar masih dinilai dari segi hasil pembelajaran khusus, masih dinilai menggunakan peperiksaan sebagai teknik penilaian, menggunakan sistem yang kita ada, iaitu Moodle UKM Folio, dan kita cuba menguruskan sebaik mungkin. Sebab tu kriteria dan taklimat ni sangat penting. Ya. So sekarang ni ada soalan pula mengenai sama ada UKM Folio boleh menampung penggunaan pelajar untuk peperiksaan untuk minggu depan dan seterusnya. Very good question. Salam Doktor, saya nak tanya, okay, kalau ramai yang guna UKM Folio serentak untuk jawab exam, ada tak possibility UKM Folio akan lag? And then ada beberapa soalan yang lain yang cite quiz experience baru-baru ni. So mohon Dr. Azmin komen. Okay, very good question. Whoever yang tanya ni, saya sure you akan jadi a very good, somebody good lah, because you think ahead, okay, because this is berkaitan dengan sistem. But on the other hand, memang ada berlaku based on pengalaman kan. Okay, it's a very good question. Memang dan kami sentiasa ahead of you guys, okay. Kita dan semua pihak di UKM bertanggungjawab kepada masalah ini. Okey, di bahagian peperiksaan telah memastikan bila schedule, sebab tu saya sebut ni kami semua mainkan peranan, yang mana contoh bahagian peperiksaan dia akan memastikan pelajar jawab pada jumlah pelajar yang menjawab soalan pada satu-satu masa tak melebihi 1,000. Yang mana maksimum dalam 630 orang pada let's say satu masa pukul 8.30 sampai pukul 12 for example, sesi pagi. Memang maksimum tak sampai 1,000, which is 630. The rest tu ada 100 lebih, ada 500 lebih, ada 300 lebih. Memang bahagian peperiksaan telah menyusun perkara tersebut dan pihak pengajaran juga telah menyemak. PTM juga telah melakukan apa yang perlu dan sentiasa bersedia ketika menjawab soalan peperiksaan lah. Kenapa sebelum ni berlaku lag masa quiz, pelajar tak boleh submit, ada internet connection, whatever reasons lah sebelum ni. Yang itu seperti yang saya sebut, pelajar pun tahu kan kita bermula daripada Dr. Rai dah maklumkan yang bulan Februari, pertengahan Februari itu kita baru mula. Kita baru je dalam 4 bulan. Sistem ni very new. Kalau 4 bulan tu macam baby kan, baru semua orang dalam situasi yang macam baby lah. PTM juga telah bekerja keras untuk memastikan everything will go smooth masa peperiksaan dijalankan. And for information, this is not your first time, this is only our first time. PTM first time juga, bahagian peperiksaan pun first time. Everybody semua first time. Universiti UKM punya first time kita melaksanakan peperiksaan dalam talian. So, kita go through, don't worry so much. Whatever that you tak nampak, just go through. Prepare yourself with the exam. Macam you nak masuk pergi perang ni, prepare yourself dengan whatever all the knowledge, dengan all the equipment. Kalau nak pergi perang tu pakai dengan bajunya, just prepare yourself. Don't think about whatever ahead because you don't know what will happen. Sebenarnya everything is fine pun. Tapi masa kita sekarang ni duk fikir internet lah apa kan. So do not worry.
kita doakan everything, sistem, whatever, semua lancar masa kita jawab exam. Tapi of course we have to be prepared, dan untuk penonton semua pelajar, PTM dah prepare, technician memang akan prepare for the whole time. Everybody is prepare for the exam. Pensyarah juga akan prepare themselves pada masa tersebut, invigilate exam macam biasa. So don't worry about the past experience. We learn a lot from the past experience, so that dalam 2 minggu start pada minggu depan ni, kita semua doakan perjalanan exam kita will be smooth sailing lah, berjalan dengan lancar. Okay, macam saya sebut, jangan risau, just study, do your best, prepare yourself. Yang lain tu kita akan cuba, pihak pensyarah kita akan uruskan. Dan kalau ada masalah, just text your lecturers on that, during that time. Let's say you are tengah ambil exam, tiba-tiba pernah berlaku pada pelajar saya, dia nak hantar, dia tunggu dekat 10 minit submission tak lepas. Dia terus screenshot, dia text dekat saya. Dalam sistem kita boleh membolehkan pelajar, kami tahu apa yang nak buat. Just tag your lecturer. Jangan nak tunggu esok tu, doktor saya ada problem dah semalam. Jangan. Do it masa, kalau ada problem, please maklumkan pada your lecturer at that time. Jangan tunggu selepas exam habis ataupun selepas sehari. Okay, just react accordingly lah. Ada beberapa soalan mengenai gadget yang diguna pakai, Dr. Azmin. There's about 2 or 3 questions asking about use of tablet. Kalau tak ada PC, guna tablet boleh ke? This is one of the questions, tapi a few questions around the same issue. Alright, great. Kalau pelajar boleh buka handphone, UKM Folio juga boleh diperoleh daripada gadget. Any sistem lah sepatutnya pelajar boleh buka, either tadi kita sebut desktop, laptop pun sama kan. So gadget pun boleh, device, iPad boleh, apa lagi whatever lah, semua insyaAllah boleh, because kena ingat yang ni daripada cloud, whatever, kalau if you can scroll the browser, Google browser, sama juga UKM Folio juga berada di cloud, you can masuk dalam sistem macam biasa, and then boleh masuk dan jawab exam lah. So any device should work. Tapi saya nak suggest, kalau you first time, sebelum ni guna laptop, katalah tiba-tiba laptop buat problem kan, tapi ada device, so tolong masuk UKM Folio, jangan tunggu masa nak exam tu pun masuk, tolong masuk UKM Folio, just go through, because device is not the same as laptop. Dan handphone pun tak sama. Dia punya appearance dia, function you nak klik dekat mana kan, tak sama. So make sure you use to the device sebelum jawab exam. Jangan tak apa, dah biasa dah guna iPad, tapi bila buka UKM Folio nak tekan button yang mana, just make it familiar lah before exam day tu. Okay, Dr. Min, beberapa soalan lagi sebelum kita conclude. Ni mengenai duration, berapa lama peperiksaan itu, sama ada peperiksaan itu masanya yang diberi adalah seperti yang diperlukan. Bagaimana pelajar nak tahu sama ada peperiksaan itu 3 jam tu cukup ke tak cukup? Ini saya tak tahu sama ada kita boleh menjawab atau tidak, tapi mungkin Dr. Min nak cuba. Okay, thank you Dr. Thank you for siapa yang tanya soalan tersebut. Okay, duration of exam. Saya bagi contoh kita tengah menjawab soalan masa dalam exam hall physical, because I think this is semester 2, so this is not first time bagi pelajar kan, semua pernah sit in dalam exam hall. Ada masa yang memang pelajar tak sempat jawab soalan kan, even though you're given 3 hours for example. Ada kawan yang dah submit dalam 2 jam, tengok 2 jam ada pelajar yang dah keluar pada dewan, right? So kita 3 jam tak sempat habis soalan, so it is very normal. But sebagai pensyarah sebelum exam tu, sebelum pensyarah untuk pengetahuan pelajar lah, sebelum pensyarah come up with the questions, of course tadi saya sebut kami kena map kepada objektif khusus, memang tak boleh lari, and then being vet, kalau dia tak memenuhi objektif khusus kena tukar, okay. So banyak proses telah berlaku. Untuk duration juga telah disemak. Betul, pelajar kata, oh senanglah pensyarah memang dah tera, jawab sekejap je kan.
betul, tetapi pensyarah akan make it, katalah kalau saya boleh jawab soalan dalam 5 minit, saya akan make sure 2 atau 3 kali ganda allocate time untuk pelajar jawab. Okay, dan sepatutnya with the knowledge that pensyarah telah ajar, the knowledge that you gain in class, sepatutnya pelajar should be able untuk menjawab soalan dalam prescribed time given lah. So kalau dia kata dalam 3 jam, memang 3 jam macam saya sebut, macam mana nak tahu? Tadi dekat, saya tunjuk contoh dekat ni. Okay ni, time limit 3 hours. Dia dah maklumkan kat situ. Sebelum pelajar jawab exam, ini muka depan yang pelajar nampak. Kemungkinan akan ada macam instruction etika tadi tu, akta tadi tu akan letak kat sini. Kalau tak pun the minimum one is this. Okay, ada attempts dimaklumkan, hanya ada satu cubaan yang dibenarkan sebab jawab exam sekali je boleh. Lepas tu akan dimaklumkan bila exam tu akan close, pukul berapa, dan tempoh exam memang telah dinyatakan. Jadi pelajar sepatutnya tahulah berapa tempoh exam diberi, dan how you allocate the time, yang tu terpulang kepada pelajar. Kalau satu soalan, katalah ada 5 soalan, tapi satu soalan tu diberi 3 jam, satu soalan tu pelajar ambil 2 jam. Itu memang pelajar memang tak akan melengkapkan untuk menjawab semua soalan lah. So saya suggest please rujuk kepada time left ni, rujuk pada tempoh masa ni. Ini contoh soalan pelajar saya. Ada 19 soalan, dia ada 23 minit lagi untuk jawab last question. Okay? While soalan lainnya semua dia dah hantar lah. So memang kami bukan agak considerate lah. We are try our best to be considerate. Kalau soalan tu macam biasanya physical exam soalan tu jauh 2 jam. Tapi kami dah bagi extra time dah untuk kalau pelajar-pelajar saya yang lepas. Kat exam tu 2 jam, kami dah bagi extra time dah. Bagi 2 jam setengah. Sekarang ni kami extend lagi setengah jam. Okay, so sebenarnya pensyarah dah tahu dah, sebab pengalaman saya, masa saya bagi soalan 3 jam ni untuk pelajar saya, pelajar maths ada pelajar yang memang tak silap saya 2 jam setengah memang dah siap dah hantar dah. Saya tak sure kalau dalam 2 jam, tapi seingat saya dalam 2 jam setengah ada pelajar hantar dah. Dan dia memang jawab semua soalan. So sebenarnya time allocated by your lecturers memang mencukupi insyaAllah. So macam saya sebut, just do your best. Jangan risau, tapi make sure you know how to allocate the time for each question. Dan kami dah berkongsi pengalaman dengan semua pensyarah, dan kami juga telah pihak pengajaran juga telah memaklumkan pensyarah untuk memaklumkan kepada pelajar how to allocate your time. Kalau soalan pendek, berapa banyak masa untuk spend, kalau soalan panjang, banyak masa untuk spend kepada soalan tersebut lah. So hopefully pensyarah akan memaklumkan pelajar minimum a day before jawab soalan. Ya. Dr. Min, ni mengenai pelepasan untuk peperiksaan. Doktor, adakah surat pelepasan peperiksaan disediakan oleh pihak UKM memandangkan waktu bekerja saya sehingga jam 5.30? Okay, very good question. Kita ada mencek student kan. Yeah. Okay, kalau nak pelepasan, I think tak ada masalah, because kalau exam tu berjadual, jadual tu memang dah ada. You can ask your lecturers untuk come up with surat pelepasan. Tak ada masalah. Dan saya bet sebab majikan pun mesti tahu yang pelajar bekerja dan perlu menduduki peperiksaan, boleh minta kepada pensyarah, dan pensyarah akan sediakan surat tersebut lah bersama dengan jadual peperiksaan. Kalau pensyarah tak bagi pun, saya rasa yang majikan will be considerate if you can show the timetable of the exam lah. So saya rasa sepatutnya tak ada masalah. But if you need the letter, just ask from your lecturers. Mengenai timer pula Dr. Min, adakah timer di-set untuk setiap soalan atau untuk keseluruhan? Macam kat situ time left 23 minutes and 3 seconds kan? Adakah timer untuk setiap soalan atau untuk the whole thing? Okey, saya rasa timer ni disediakan untuk keseluruhan. Okey, contohnya pelajar berada dekat soalan ni kan. So, saya nak pindahkan ke Dr. Raini kejap Tak boleh lah pula. Okey.
Right. So kalau pelajar tengok dekat sini, masa kita this is apa yang pelajar akan nampak bila dipaparkan soalan dekat sini. And then kat sini bawah sekali ni akan ada timer, bawah finisher time ni akan ada timer. So timer ni dia bergerak macam kalau kita jawab soalan 40% dia akan bergerak, dia tak adalah untuk setiap soalan akan ada masa, setiap soalan akan ada masa, tak dia akan bergerak for the whole 3 hours. So dia akan reduce lah daripada tadi let's say 3 jam, so dia akan keluar 180 minit. And then as you answer the question ataupun 3 jam, okay. Lepas tu dia akan reduce 10 minit dah lepas, and then 20 minit dah lepas, sejam dah lepas, dia akan appear macam tu lah. Dia tak akan appear by question. Very good question. That's why kami cadangkan untuk pelajar allocatekan masa. Of course pelajar tak tahu kan soalan mana yang panjang, yang pendek, semua pelajar tak tahu. Sebab tu kita dah menggalakkan pensyarah untuk memaklumkan kepada pelajar, okay, ada short answers, ada long answers. Tapi dan markah akan pelajar boleh nampak markah di contoh kat sini question 5, dekat sini ada markah kat sini. Okay, mark 4. So masa jawab soalan tengok markah ni. Kalau markah dia 10, then I think you should allocate longer time for the exam, for the question. Tapi kalau markah 2, impossible lah markah 2 kan. Markah 2 tu maybe jawapan pendek lah diperlukan. Kalau markah 4 ni maybe you have to describe, bagi takrif whatever. Then jangan spend masa lama sangat lah sebab markah kat situ 4. So setiap soalan macam ini untuk soalan section C nombor 5 markah dia 4. So akan ada markah dia kat sini. Akan ada markah appear dekat soalan, and make sure markah tu correspond to the time allocated untuk jawab soalan tersebut. So itu pengurusan pelajar sendiri. Tapi pensyarah akan maklumlah kalau soalan panjang allocatekan lebih masa. So kalau kat sini dia letak 20 markah, then you know that you have to spend maybe 30 minutes ke dekat soalan tersebut. Tapi better ask your pensyarah lah. So actually untuk taklimat ni, walaupun taklimat ni untuk semua pensyarah, untuk semua pelajar, pensyarah khusus tertentu akan ada peraturan atau syarat tertentu, betul kan Dr. Min? Bukan betul. One size fits all untuk semua kursus di UKM. So pelajar masih perlu dapatkan clarification daripada pensyarah masing-masing, betul ya? Ya, betul. So ada pelajar yang bertanya kalau dia pelajar klinikal, adakah akan mengikuti peperiksaan yang sama, cara peperiksaan yang sama? Itu terpulang kepada pensyarah masing-masing lah ya, betul ya? Yes, ya betul. Untuk pelajar klinikal daripada Fakulti Perubatan, saya rasa nature Fakulti Perubatan berbeza Jadi whatever it is, bukan pelajar perubatan saja, Fakulti Kementerian Islam, Fakulti Sains, Teknologi dan Maklumat, Social Science, FSSK. So semua bidang kita berbeza, dan saya sure your lecturers is the expert, so please ask your lecturers. Saya sure pensyarah will be very considerate, so ask your lecturers macam mana soalan, format ke whatever lah, ask your lecturers. So sebab klinikal pun berbeza, jadi saya susah nak menjawab bagi pihak kawan-kawan di pensyarah di Fakulti Perubatan lah, so better ask your lecturers. Okay, saya rasa And one last thing, beberapa pelajar bertanya mengenai trial exam atau mock exam yang akan menganjurkan trial exam bukan pengajaran UKM ataupun pihak universiti, tapi pensyarah tertentu dan mungkin kursus atau mungkin fakulti masing-masing. Betul ya Dr. Min? Ya, betul. Ya, betul. Tapi it's a very good suggestion untuk mengadakan percubaan bersama pelajar. Tapi yang itu pensyarah telah diberi maklum balas mengenai idea ni, betul ya? Ya, betul. Ya. So memang bukan set by pengajaran, tetapi pensyarah biasanya fakulti yang take the initiative untuk mengadakan mock exam lah. Kalau fakulti tak buat, pensyarah tu telah melaksanakan. Untuk pelajar yang kata kursus saya tak ada pun, macam pelajar-pelajar saya kursus saya tak ada pun, contohlah kan. Itu sebab kita dah melalui beberapa ujian kecil-kecil ataupun quizzes, sebab kita menggunakan feature yang sama, quizzes tu, untuk melakukan exam. So feature yang sama digunakan, jadi pelajar telah melaluinya dan termasuk mid semester. Tetapi kami telah menasihatkan, pihak pengajaran UKM telah menasihatkan untuk pensyarah yang belum pernah menggunakan quiz sebagai exam,
mungkin dia buat quiz tu through Google Form, okay? Tapi tak pernah menggunakan feature quiz di dalam peperiksaan. Jadi kami telah menasihatkan pensyarah untuk melakukan mock test ataupun mock exam lah, ataupun trial exam, so that pelajar dah familiar. Tapi katalah pelajar kata saya tak ada pun melaluinya kan, maybe you should check with your lecturers. Yes. Kalau your lecturers rasa tak perlu, mungkin dia tak buat lah, tapi kami telah mencadangkan supaya pensyarah melakukannya, dan masih boleh buat. Katalah belum sempat buat, tapi masih boleh buat sebab weekend pun boleh buat, because UKM folio tak tutup, dia sentiasa on, dan tak ada masalah untuk pelajar buat, provided that internet access di pihak pelajar baiklah. So masa tu kalau kita nak test, okey ke tak, lepas ni terus buat speed test untuk dekat kawasan rumah dengan cek telco yang terbaik, and then boleh cadangkan, teks je yang pensyarah, doktor kita buat mock exam boleh tak, sebab saya nak test saya nak uji speed test dengan tempat yang saya nak ambil exam tu. Saya rasa pensyarah tak ada masalah untuk buat perkara tersebut lah. So please, whatever question, apa-apa nak tanya, just tanya your pensyarah. Okay. Saya rasa itu sahaja, sebab soalan-soalan yang lain tu fokus yang sama. So boleh tak Dr. Min macam rumuskan based on taklimat kita hari ni, apa yang perlu pelajar lakukan secara persediaan, bukan sahaja untuk revise nota yang diberi, ya, nota khusus, tapi apa lagi yang pelajar perlu lakukan secara holistik, apa yang pelajar perlu lakukan sebelum hari peperiksaan. Then we will end with that, insyaAllah. Alright, so pelajar semua orang melalui peperiksaan, assessment, dan yang ini proses yang biasa kita lalui. Setiap semester memang kita kena melalui exam kan, cuma specialnya this time, pengalaman untuk kita semua, ia akan dilakukan secara dalam talian. Of course ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi internet access semua tu, but whatever it is, yang tu kita biarkan masa menentukan. Tapi on the other hand, bukan setakat biar, kita dah check speed test semualah. Dan please prepare yourself, be confident with yourself. Pelajar telah melalui in fact lebih 2 bulan kan, sebab MCO tempoh hari. So pelajar telah melalui satu semester yang seperti biasa tapi agak special sebab ada rehat yang panjang di tengah-tengah. So tempoh yang lama melalui kursus yang kita belajar dalam di semester. Saya sure knowledge yang pelajar dah dapat tu, if you study, one thing you can check your progress melalui UKM-Folio, just ask your lecturers. So saya sure pelajar memang boleh melakukan exam ni dengan baik. Please be ready, be confident with what the knowledge that you have, dan kita memberi flexibility dengan boleh merujuk bahan rujukan. Just prepare yourself, jangan saya tahu pelajar anxious. Kalau anxious tu, kalau pelajar Muslim boleh baca doa banyak-banyak, baca ayat kursi so that you are cool. Kalau rasa terlalu nervous, just breathe in, breathe out. Lama-lama just nak buang the butterfly in the stomach tu kan. So buat seperti biasa, jawab exam seperti biasa. Keyakinan tu kena ada untuk jawab exam. Saya sure pelajar semua boleh dapat keputusan yang baik, yang cemerlang untuk semester ni lah. Whatever the medium is, online ke ataupun fizikal. Okay, so itulah kot saya rasa. Please organize your notes. Beritahu your family bila nak ambil exam, so that I'm sure your family members will be understand. Kalau ada masalah dekat rumah, do your best. Sebab kita buat exam ni tak ada malam kan, pagi dan sesi pagi dan sesi petang. If it is not possible untuk buat exam dekat rumah, mungkin boleh pergi dekat mana-mana yang lebih sesuai lah. For example, saya tak suggest kalau macam you nak pergi dekat cyber cafe for example, because itu melibatkan orang lain. So please cari tempat yang selesa untuk jawab exam. Tanpa gangguan, the best. Yang you boleh lah, kalau ada gangguan mohon maklumkan dekat family members lah. So saya rasa itu je kot kalau saya nak cakap. Sure you can do well despite kita menggunakan sistem. Not despite, it's not masalah. Actually this is a very good experience untuk kita semua lah. Okay, so all the best. Whatever it is,
check with your lecturers. Any question, check with your lecturers. Yeah, I think pensyarah khusus masing-masing akan ada taklimat yang lebih perinci. Cara menjawab soalan, ada beberapa soalan yang bertanya kalau soalan tu ada pilihan, kalau ni sequential macam mana kita ambil pilihan 1 dan 2 kemudian nak tukar, nak tukar yang 1 tu nak jadi pilihan 2 dan 3 katakan. So mesti pensyarah akan ada struktur masing-masing. So saya rasa soalan-soalan yang terperinci tu kita boleh sahaja bertanya kepada pensyarah khusus masing-masing. Dan ada soalan mengenai timetable peperiksaan. Peperiksaan itu tidak ditetapkan oleh pihak UKM tapi tidak, bagaimana jawapan tu Dr. Min? Adakah ditetapkan oleh pensyarah atau oleh pihak UKM? Okay, very good question. Ni soalan yang memang menunjukkan pelajar ni terpelajar lah, because you know what to ask kan. Yeah. Betul, jadual peperiksaan telah disediakan oleh bahagian peperiksaan macam biasa, macam sebelum ni. Pelajar nak masuk nanti ada beritahu time bila kan, supaya sistem bahagian peperiksaan telah memastikan, sistem tu yang penjadualan exam telah memastikan pelajar tak clash. Semua benda tu telah diambil kira. Okey, jadi jadual exam memang telah ditetapkan oleh bahagian peperiksaan, bukan pengajaran, ditetapkan oleh bahagian peperiksaan, dan semua pensyarah yang memilih untuk melaksanakan peperiksaan dalam talian memang perlu mengikut jadual tersebut. Jadi jangan risau, sebab tu kita dah tahu calculation berapa jumlah pelajar yang akan mengambil peperiksaan pada satu-satu masa supaya sistem sistem tak bermasalah lah. So time yang telah ditetapkan, saya rasa pelajar boleh semak dalam SMP web. Seperti biasa, kalau kan boleh dapat skrip, kita panggil slip peperiksaan kan. I think kaedah yang sama juga, pelajar boleh semak slip peperiksaan untuk dapat jadual, tapi saya bet semua pensyarah akan maklum dengan pelajar, okey, exam khusus ni akan diduduki tarikh bila dan masa pukul berapa lah. So kalau tak, boleh check your slip exam. Okey, terima kasih Dr. Azmin. Akhirnya mohon Prof Kamal, sekiranya Prof ada nak menyampaikan pesan kepada pelajar. Ada masa lagi ya, dah 1 jam 40 minit. Mungkin saya wrap up lagi, insyaAllah. Boleh ya? 5 minit. Silakan Prof. Ya. Sudah live ya? Ya, masih live. Masih. Terima kasih Dr. Min kerana memberi penerangan yang sangat bagus, panjang lebar, supaya pelajar ni mendapat kefahaman dan mengelakkan gundah gulana kepada pelajar. Sebenarnya pelajar bagi pihak universiti, pensyarah dan juga kementerian, pelajar-pelajar adalah orang yang sangat penting. Seolah-olah macam diberi tumpuan minyak yang penuh, menatang minyak yang penuh. Jadi semua usaha-usaha yang dibuat berkaitan dengan pembelajaran, kemungkinan yang lain-lain seperti perumahan, perpustakaan, itu semua untuk pelajar. Jadi kalau pelajar dapat gunakan sepenuhnya, menggunakan kesempatan yang ada, ditambah lagi dalam keadaan new norm seperti ini, banyak soalan-soalan yang tadi dikemukakan, bukan peraturan itu di UKM sahaja, malah di seluruh Malaysia dan seluruh dunia. Saya tumpukan pada satu tadi yang soalan sequential itu, banyak soalan ya. Perkara itu bukan perkara baru, tetapi yang barunya adalah semua pelajar terlibat. Bila melibatkan security, cheating dan sebagainya, itu yang berlaku seperti itu. Dan kalau sesiapa yang biasa dengan peperiksaan TOEFL, mereka sequential. Maknanya itu sudah lama dah. Mereka buat secara online. Jadi pengalaman itu walaupun telah lama tapi tidak menyeluruh, dan sekarang bila menyeluruh semua orang rasa tertanya-tanya dan sebagainya, adakah ini
peraturan UKM dan sebagainya, itu memang telah diguna pakai sejak lama. Cuma tidak menyeluruh sahaja. Kemudian kata ada soalan yang berbeza. Memang soalan itu berbeza, tetapi dia punya tahap soalan, kesusahannya semua sama. Mengikuti PO, program objektif, LO yang sama. Jadi jangan khawatir dia dapat soalan lain, tak, memang sama. Katakan ini kita merawat kucing, yang ini merawat anjing. Mungkin ada berbeza sedikit macam tu, tapi sama saja. Kaki anjing dengan kaki kucing. For example lah, ini contoh saja kan. Kemudian pensyarah tadi ada disentuh persiapan pensyarah. Memang semua pensyarah telah diajar dengan teori pembelajaran, teori peperiksaan, pedagogi dan sebagainya. Persiapan pensyarah kepada pelajar, katakan pengajaran 1 jam ataupun peperiksaan. Kalau 1 jam, cuba bayangkan 1 jam peperiksaan ataupun 1 jam pengajaran, pensyarah menyiapkan sekurang-kurang 3 jam untuk persiapan. Kalau jawapan itu dijawab dalam 1 jam oleh pelajar, pensyarah boleh menjawab setengah jam. Ataupun pensyarah bila bagi soalan dia jawab dalam 1 jam, pelajar akan jawab 2 jam. Jadi semua rule of thumb itu telah diberikan. Dan pelajar sendiri dalam keadaan begini seharusnya bersifat positif. Walaupun banyak cabaran dan sebagainya, inilah yang membentuk kejujuran pelajar supaya tidak berlaku penipuan dan sebagainya. Kalau jujur di dalam kehidupan kita akan kehidupan kita baiklah. Dan jika ada masalah, screenshot ataupun bagi tahu pensyarah. Jadi kita tidak mengabaikan pelajar, dan pesanan daripada kementerian pun tidak ada seorang pelajar pun yang tertinggal. Jadi itu jaminan begitu. Tapi kalau dalam keadaan biasa, face to face kan, contoh dia datang waktu exam, ada tak pelajar yang tertidur? Jadi nak salahkan siapa? Dalam keadaan biasa pun masih ada masalah seperti itu. Apa lagi dalam keadaan sekarang? Mungkin internet tak bagus dan sebagainya, keadaan rumah, itu sebenarnya new norm. Jadi dua yang saya nak saya dah bagi tahu tadi. Kemudian webinar untuk perkongsian pelajar akan diberikan. Yang ini adalah Dr. Azmin memberi taklimat tentang peperiksaan dalam talian, dan kita akan adakan webinar. Nanti mungkin Dr. Rai akan ingatkan balik. Webinar di mana pelajar-pelajar yang akan berkongsi pengalaman dalam keadaan COVID ini. Nanti minta beritahu awal berapa hari bulan kita jangkakan. Nanti kalau tak ingat, saya ada depan ni note-nya. Dan last sekali, bila dalam peperiksaan ada quote-unquote kat situ, selamat maju jaya. Itulah dari saya. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak Prof. Terima kasih banyak Pemadaian Dr. Azmin. Bagi pihak pengajaran, kami terus mencuba menyediakan sistem yang paling baik, yang paling mantap untuk kegunaan pensyarah dan pelajar. Dan kita kena see the big picture. Memang kita mengikuti peperiksaan ini, tapi yang lebih penting ialah sikap kita dalam mengikuti pembelajaran kita, sikap kita dalam menyediakan diri kita untuk memastikan bahawa kita bersedia untuk to sit for the exam pada hari kejadian, dan kita berhubung communicate dengan pensyarah kita dengan lebih awal untuk dapatkan maklumat yang lebih jelas, so that kita lebih bersedia. Itu sangat penting. So apa-apa isu yang masih ada lagi, saya pasti masih ada isu-isu yang belum terjawab, soalan-soalan yang belum terjawab. Kami faham. Dan pengajaran tak boleh menjawab bagi pihak pensyarah masing-masing, kursus masing-masing. So mohon kerjasama semua pelajar di situ mengambil inisiatif communicate, email kepada pelajar, kepada pensyarah, isu-isu yang masih ada, dan pensyarah bagi pihak mereka I'm sure akan cuba menjawab sebaik mungkin. Tak ada pensyarah yang nak pelajar dia gagal. Pelik kalau pensyarah tu dia nak pelajar dia gagal, nak tunjuk berapa susah kursus dia. Saya rasa tak ada.
Yang ada ialah pensyarah yang nak pelajar dia maju, cumanya dia tak boleh beri jawapan kepada pelajar sebab ini peperiksaan. So nak tak nak kita masih perlu mengikuti proses peperiksaan itu. Mohon juga dengan pensyarah untuk mengadakan satu trial kalau perlu. So you can negotiate dengan pensyarah masing-masing. InsyaAllah ada cara untuk kita tangani situasi kita sekarang ni. So bagi pihak pengajaran, kami we wish you all the best untuk mengikuti peperiksaan minggu depan insya-Allah, dan semoga segala usaha pensyarah, pelajar, universiti diberkati dan kita mendapat result yang cemerlang insya-Allah. Okay, so di sini saja, dan webinar yang Prof Kamal sebut tadi tu, kita akan mengadakan webinar bersama pelajar-pelajar dari universiti luar negara, dari Japan, Germany, Liverpool dan UKM insyaAllah, untuk berkongsi pengalaman mendapat pendidikan dalam keadaan yang baru ni, the new normal ni. Bagi mereka yang belum subscribe Telegram UKM, pengajaran UKM, mohon subscribe agar maklumat ni dapat kita make sure we get you the information secepat mungkin, dan kita akan wawarkan juga melalui email dan e-warka. Okay, so Prof, Dr. Azmin, we end the session di sini. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan take care everybody.